Assalamualaikum, selamat sejahtera. Untuk minggu ini kita akan teruskan dengan pembelajaran bagi mata pelajaran geografi dengan latihan yang seterusnya, dengan bab yang keempat, iaitu tajuk tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Kamu diminta untuk menjawab semua soalan yang telah diberikan untuk hari ini. Kemudian kita akan bincangkan jawapannya selepas daripada kamu melengkapkan latihan-latihan yang diberikan. Baik, kita lihat bersama-sama bagi latihan bab yang keempat. Yang pertama, soalan yang pertama. Yang pertama kamu akan lihat kepada gambar rajah yang telah diberikan, iaitu jenis dan juga taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Kamu perlu namakan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia berdasarkan kepada gambar rajah yang ada yang telah diberikan di bawah ini. Gambar rajah A, B, C dan juga D, iaitu tumbuh-tumbuhan semula jadi yang terdapat di Malaysia. Kemudian yang kedua, iaitu kamu perlu melengkapkan pernyataan di bawah dengan ciri dan juga taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Yang pertama, pernyataan berkenaan dengan hutan hujan tropika. A, kamu perlu cari maklumat tentang ciri-cirinya. Kemudian B, berkenaan dengan taburan. Kemudian bagi hutan paya air masin, yang pertama kamu cari maklumat tentang ciri-cirinya dan juga taburan. Sama juga dengan hutan paya air tawar, iaitu berkenaan dengan ciri-ciri dan juga taburan ataupun kedudukan. Kemudian bagi hutan gunung, apakah ciri-ciri bagi hutan gunung dan di mana kedudukannya. Hutan pantai, sama juga ciri dan juga taburan. Manakala yang seterusnya berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Apa yang perlu kamu buat berdasarkan kepada gambar rajah yang telah diberikan, kamu perlu cari maklumat dan isikan tempat kosong di bawah ini, iaitu berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi yang ada di Malaysia. Sebagai contoh, yang pertama gambar hutan pantai. Bagaimana bentuk muka buminya? Apa jenis tanah yang terdapat di kawasan hutan pantai? Kemudian bagaimana salirannya? Kamu cari maklumat tersebut. Kemudian lengkapkan bagi gambar rajah A, hutan pantai, B, hutan paya air masin, kemudian C, hutan hujan tropika, kemudian D, hutan paya air tawar. Baik, kemudian sehingga E iaitu hutan gunung. Kemudian yang seterusnya, kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Kamu perlu lihat kepada tempat kosong yang diberikan dan juga kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Kamu perlu cari maklumat berkenaan dengan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. A, B, C, D, E dan juga F sehingga I. Kemudian yang seterusnya, berdasarkan kepada dua gambar rajah ini, bandingkan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi yang ditunjukkan di bawah dengan menggunakan peta buih berganda. Kamu perlu buat peta buih berganda. Apa itu peta buih berganda? Masih ingat lagi? Kamu cuba lihat, buat perbandingan bagi kedua-dua jenis hutan ini berkenaan dengan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Kemudian yang terakhir, kamu akan lihat yang berkaitan dengan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Berpandukan kepada gambar rajah di bawah ini,
kamu lihat sendiri apa kesan yang telah dilakukan oleh manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Kamu boleh dapatkan maklumat dari pelbagai sumber, buku teks, majalah, akhbar ataupun internet. Kemudian kamu buat satu rumusan ringkas mengenai kegiatan manusia yang mengancam kepada tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey? Itu latihan untuk kamu lengkapkan pada minggu ini. Kita akan bincangkan jawapannya. Okey, bagi pelajar yang tak boleh print, kamu boleh lengkapkan latihan ini di dalam buku latihan dan kamu buat semakan selepas kita melakukan perbincangan jawapannya bersama-sama. Okey, baik, kita kembali untuk kita bincangkan jawapan. Kamu buat semakan berdasarkan kepada perbincangan kita lakukan sekarang. Okey, yang pertama, bagi jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey, bagi soalan yang pertama, 1A yang merujuk kepada hutan hujan tropika, kemudian hutan gunung, hutan pantai, dan juga hutan paya. Kemudian nombor 2, soalan nombor 2 yang berkaitan dengan hutan hujan tropika. Ciri-cirinya adalah sepanjang tahun, lebar, lurus, banir dan juga keras. Dan taburannya pula di kawasan pedalaman Sabah, pedalaman Sarawak dan juga bahagian tengah semenanjung Malaysia. Kemudian yang kedua, bagi hutan paya air masin, ciri-cirinya adalah pinggir laut, ombak, kemudian ditenggelami dan juga ceracak. Kemudian B, pantai Kuala Selangor, kemudian Larut Matang dan juga Delta Labuk Sugut. Kemudian yang seterusnya, bagi hutan paya air tawar, ciri-cirinya ialah pedalaman, buruk, kemudian jenis tanahnya gambut, renek dan juga kanopi. Bagi taburannya pula, delta Rajang, sungai, sekitar Sungai Bernam, sekitar Tasik Chini dan sekitar muara Sungai Perak. Kemudian hutan gunung, ciri-cirinya tinggi, kemudian 1200 meter ketinggian dan juga jarang, manakala taburannya adalah banjaran Titiwangsa, banjaran Kroke dan juga banjaran Tahan. Manakala hutan pantai, ciri-cirinya baik, berpasir, kemudian angin dan juga jarak. Taburannya pula Desaru Johor, Pulau Sipadan Sabah dan Pantai Tanjung Ru, Pulau Langkawi. Pantai Tanjung Ru dan juga Pulau Langkawi. Kemudian bagi soalan yang seterusnya yang berkaitan dengan faktor. Kita lihat balik soalan. Faktor yang mempengaruhi jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Yang pertama, kita lihat semakkan jawapan. Yang pertama, hutan pantai, bentuk muka buminya iaitu berada di kawasan rendah di pinggir laut, iaitu kurang daripada 300 meter. Jenis tanahnya pula tanah berpasir. Salirannya saliran yang baik. Manakala hutan paya air masin, bentuk muka buminya kawasan rendah di pinggir laut dan juga muara sungai yang terdedah kepada air pasang surut. Jenis tanahnya berlumpur dan bertakung air. Salirannya pula buruk, berpaya dan sentiasa menakung air. Bagi hutan hujan tropika, bentuk muka buminya kawasan kaki bukit,
cerun-cerun gunung yang kurang daripada 1000 meter. Kemudian tanahnya pula tanah laterit dan tanah aluvium. Kemudian saliran yang baik. Kemudian di hutan paya air tawar, bentuk muka buminya adalah kawasan pendalaman yang rendah, yang bersaliran buruk serta ditakung air. Jenis tanahnya tanah gambut. Kemudian saliran buruk dan bertakung air. Kemudian hutan gunung, bentuk muka buminya kawasan tanah tinggi yang melebihi 1000 meter. Kemudian jenis tanahnya tanah laterit dan salirannya adalah saliran yang baik. Kemudian yang seterusnya, kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Dengan isi tempat kosong berdasarkan kepada penyataan ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan keseimbangan ekosistem. B pula adalah habitat flora dan fauna. C adalah pembekal hasil-hasil hutan. Dan D pembiakan hidupan laut. E kawasan tadahan air. Dan F penghalang hakisan. G eko pelancongan. H sumber perubatan. Dan I tempat perlindungan bagi hidupan liar. Baik, soalan yang berikutnya. Perbandingan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi yang ditunjukkan dalam gambar rajah di bawah dengan menggunakan peta buih berganda, iaitu berkaitan dengan hutan paya dan hutan hujan tropika. Apa perbandingan yang dapat dibuat? Seperti dalam gambar rajah. Dari segi perbezaan adalah di sebelah kiri, persamaan di tengah dan perbezaan adalah di sebelah kanan pula. Di sebelah kiri berkaitan dengan hutan paya. Perbezaannya iaitu pembiakan hidupan laut. Kemudian pembekal kepada kayu bakau. Bagi perbezaan hutan hujan tropika, pelbagai jenis flora dan fauna. Kemudian sumber perubatan, kawasan tadahan air dan juga pembekal kayu keras. Manakala bagi persamaannya pula adalah pencegah hakisan, keseimbangan ekosistem, habitat hidupan liar dan juga eko pelancongan. Baik, yang seterusnya kesan kepada kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia dengan berdasarkan ataupun merujuk kepada gambar rajah yang telah diberikan. Kamu buat satu rumusan yang berkaitan dengan kegiatan manusia yang telah mengancam tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Di sini adalah cadangan jawapan dia. Yang pertama, kegiatan manusia seperti kegiatan pembalakan, pertempatan dan juga pertanian, seperti dalam gambar rajah di bawah, yang dilakukan secara tanpa kawalan telah memberi satu kemudaratan, keburukan kepada tumbuh-tumbuhan semula jadi. Tumbuh-tumbuhan semula jadi merupakan komponen penting dalam sebuah ekosistem. Disebabkan itu, pembalakan yang tidak terancang akan mengganggu kepada keseimbangan ekosistem hutan, serta memusnahkan hutan dan juga pokok-pokok yang berharga yang terdapat di dalam hutan tersebut. Ini yang menyebabkan proses fotosintesis terganggu. Kemudian kandungan karbon dioksida dalam udara akan meningkat, dan ini akan mengakibatkan berlakunya kesan rumah hijau. Selain daripada itu, penebangan hutan paya bakau akan menyebabkan kawasan pinggir laut akan semakin terhakis. Kemudian pembinaan kawasan pertempatan pula menyebabkan kawasan hutan ataupun keluasan hutan akan menjadi semakin berkurangan, dan tanah-tanah menjadi gondol dan terdedah kepada ejen-ejen hakisan. Seperti hakisan yang berlaku di lereng-lereng bukit akan menyebabkan berlakunya kejadian tanah runtuh dan juga mencemarkan air sungai.
Manakala penebangan hutan di kawasan tanah tinggi pula akan menyebabkan kawasan tadahan air hujan akan musnah dan ia memberi kesan kepada bekalan air. Manakala bagi kegiatan pertanian menyebabkan tanah hilang kesuburan dan ditumbuhi belukar yang tidak berharga. Selain itu juga tanah juga menjadi tandus dan terdedah kepada hakisan air hujan. Secara kesimpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah mengambil langkah-langkah untuk memelihara tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia bagi kepentingan sejagat pada masa hadapan. Okey, ini adalah satu contoh jawapanlah, rumusan sebagai rujukan kepada kamu. Jika ada jawapan yang lain, kamu boleh terus menulis, kemudian kita akan semak bersama-samanya nanti. Okey, baik, terima kasih.